Golongan profesional seperti peguam, jurutera, doktor dan sebagainya semakin berminat untuk menyumbang kepada masyarakat melalui penyertaan dalam badan bukan kerajaan, NGO dan parti politik. Justru itu UMNO sentiasa melakukan pembaharuan termasuk memberi ruang kepada golongan profesional dalam saf kepimpinan parti. Ikuti temu bual dengan Exco Pemuda UMNO Syaril Hamdan mengenai isu profesional muda dalam UMNO. Saya nampak kehadiran golongan profesional semakin baik. Kerana apa? Kerana sekarang ni kita lihat di kalangan pemimpin pemuda UMNO, baik di peringkat bahagian maupun peringkat pusat, sebenarnya ramai dari kalangan golongan profesional, peguam, jurutera, arkitek dan sebagainya. Jadi saya nampak dari segi keberadaan golongan profesional dalam pemuda dah semakin banyak dan mencerminkan demografi profesional di Malaysia juga, di mana kita lihat majoriti sebenarnya orang Melayu. Saya rasa gerak kerja tu perlu berterusan kerana walaupun tadi saya sebut semakin baik keberadaan ataupun pelibatan orang profesional, golongan profesional dalam pemuda atau dalam parti sendiri, saya nampak masih ada jurang. Masih ada jurang di mana masih wujud persepsi bahawa golongan profesional atau golongan terpelajar ni mungkin lebih cenderung kepada parti lawan. Tapi saya nampak walaupun semakin baik, jurang ni perlu kita perkecilkan dengan usaha, dengan gerak kerja yang khusus untuk profesional muda. Jadi saya bagi satu contoh di bawah biro saya laksanakan program-program yang berunsur memberi nilai tambah terus kepada golongan profesional, iaitu melalui latihan kemahiran insaniah, kemahiran berkomunikasi yang saya nampak penting di kalangan golongan profesional muda. Jika you boleh berbicara dengan golongan profesional ini secara direct dan memujuk mereka ataupun mengajak mereka join UMNO, apa advantages yang mereka akan dapat bila mereka menganggota UMNO? Kelebihan saya rasa bergerak bersama dengan UMNO ataupun dengan pemuda adalah kita masih merupakan parti kerajaan. Jadi golongan profesional ni rata-rata mereka bukan yang mungkin memerlukan kebajikan seperti mana golongan berpendapatan rendah sikit yang mana UMNO selalu membantu, dan itu memang menjadi asas tokor kita. Tetapi dengan golongan profesional ni mereka nak dua perkara saya nampak. Mereka mahukan suara mereka didengari melalui perangkat dasar dan sebagainya. Jadi itulah advantage ataupun kelebihan UMNO. Kita masih parti kerajaan. Jadi bila mana memberi mengangkat suara mereka, kita ada saluran terus kepada kerajaan berbanding dengan NGO ataupun pergerakan mungkin parti lawan. Perkara kedua yang mereka mahukan adalah program yang memberi nilai tambah terus kepada mereka. Mereka mungkin tak berapa gemar soal retorik dan sebagainya. Kalau dia tak nampak apa sumbangan pemuda kepada hidup dia, kepada kerjaya dia, dia mungkin akan kurang sedia untuk bersama dengan pemuda. Sebab bagi saya nampak profesional ni mereka yang lebih kritikal dalam penilaian politik, tapi hati masih terbuka. Saya nampak begitu. Macam mana semua? Kerana kita nak, ni bukan soal parti khusus lah, tapi kepimpinan secara amnya. Kita nak Malaysia ni, kita nak kepimpinan yang pelbagai. Kita perlukan pemimpin akar umbi yang datang dari kawasan luar bandar dan sebagainya. Tapi kita nak juga ada acuan tu ada juga terbabit dengan golongan terpelajar sikit yang mungkin ada kelayakan akademik. Bukan kita kata mereka yang tak ada kelayakan akademik ni tak ada sumbangan. Saya nampak kita nak pelbagai. Kita nak daripada pemimpin akar umbi di kawasan kampung, golongan yang datang daripada kawasan feodal dan sebagainya. Tapi kita nak juga tambah elemen mereka yang nampak ada style ataupun act profesional dia. Itu juga penting. Bagi Biro Profesional Pemuda sendiri, apa orang kata selain daripada apa yang dah dibicarakan seperti tadi, apa lagi program-program yang membabitkan golongan profesional yang dianjurkan oleh pemerintah sendiri? Selain daripada program latihan kemahiran insaniah yang percuma tu, memang dapat sambutan yang hangat. Selain daripada program latihan yang kita laksanakan, kita adakan program pendampingan dalam konteks memperbanyakkan perbahasan. Golongan profesional ni dia tak suka program yang syok sendiri. Dia nak program yang dia lihat ada ruang untuk dia berdialog dua hala. Dan dialog dua hala ni akan mungkin lebih memberi cabaran kepada penganjur seperti pemuda kerana mereka akan kritikal. Jadi dia nak program-program seperti mana yang kita dah lakukan. Saya pergi ke forum pihak ketiga dan sebagainya, berdebat ataupun berbahas dengan ahli parlimen daripada pembangkang. Mereka nak melihat dialog ataupun forum sebegitu. Sebab dia tak berapa gemar saya nampak program-program tradisi atau program-program yang lebih berunsur kepada kepompong UMNO sendiri. Saya melihat dari segi cara kita berikan ruang kepada golongan profesional peringkat pemuda pusat
Alhamdulillah dengan kepimpinan YB Khairi Jamaluddin, saya nampak benda tu tak ada masalah. Kerana dengan kepribadian dia sendiri, dengan cita rasa dia sendiri, golongan profesional pun lebih dekat dengan parti sebab individu-individu seperti YB KJ sendiri. Di peringkat bahagian pun saya nampak ada peningkatan. Kerana sekarang ni UMNO dah lebih terbuka, lebih menerima kritikan ataupun barang teguran daripada mana-mana pihak, mana-mana segmen. Jadi dengan itu, dengan sendirinya, profesional akan lebih rapat dengan parti kita. Soalan akhir saya untuk perhimpunan kali ini, as a pemimpin mewakili golongan profesional dan juga pemuda, apa isu dalam perbahasan yang diharap dapat diangkat untuk orang kata memberi fokus kepada golongan profesional? Apa isu-isu yang mungkin boleh diketengahkan dalam perbahasan membabitkan golongan profesional? Saya nampak membabitkan golongan profesional adalah pemerkasaan keupayaan profesional muda Melayu sendiri. Satu perkara maknanya bagaimana kita nak tengok sama ada jurang antara profesional Melayu dengan bukan Melayu tu, kalau ada, apakah jurangnya dan apakah perkara-perkara yang kita boleh tingkatkan. Macam hipotesis saya tadi adalah kemahiran insaniah, soft skill, komunikasi dan sebagainya. Atas kertas CV atau resume kita nampak cukup bagus dengan kaum lain, tapi mungkin keterampilan diri dia, itu perkara-perkara yang saya nampak kalau boleh kita bahaskan. Nombor dua adalah soal diskriminasi. Kita masih melihat ada kes-kes kajian daripada UKM dan sebagainya baru-baru ni menunjukkan masih ada unsur diskriminasi dalam syarikat swasta bukan Melayu terhadap calon-calon ataupun profesional pekerja Melayu. Yang itu kita nak dua perkara yang saya harapkan dapat dibangkitkan, dapat dibahaskan dengan tindakan susulan yang baik.